Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam YouTube channel Cikgu Hadi. Kali ini kita masih lagi dalam bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah, yang mana dalam video kali ini cikgu akan menerangkan bagaimanakah kita dapat membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi. Kita nak bentuk persamaan kuadratik berdasarkan suatu situasi. Jadi kita terus pergi pada contoh yang pertama. Di sini apabila saya darabkan umur saya dengan umur saya sendiri, kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya, hasilnya ialah 72. Bentuk satu persamaan kuadratik berdasarkan situasi di atas. Ini situasi dia. Dia suruh kita bentuk satu persamaan kuadratik berdasarkan situasi di atas. Jadi sini dikata apabila saya darabkan umur saya dengan umur saya sendiri. Dengan umur saya sendiri. Di sini kita tidak tahu umur saya tu berapa nilai je. Jadi untuk suatu maklumat yang kita tak tahu berapa nilai dia, kita letakkan satu pun boleh ubah untuk mewakili nilai tersebut. Contohnya di sini katakan umur saya sebagai X. Katakan umur saya tu sebagai X. Jadi kita ambil ayat yang pertama. Apabila saya darabkan umur saya dengan umur saya sendiri. Kita buat kat tepi Umur saya X darab dengan umur saya sendiri, kita akan dapat X darab X kuasa 2. Jadi kita tulis kat sini first X kuasa 2. Kita nak bentuk dia punya sama kuadratik dia. Kita baca ayat yang kedua. Kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya. Ditolak 21 kali umur saya. 21 kali umur saya. 21 kali umur saya akan dapat 21X. Betul? Umur 21 kali umur saya. Umur saya X tadi kan? Kita akan dapat 21. Jadi ayat ni kata tadi kemudian ditolak dengan 21 kali umur saya. Jadi tolak 21 kali umur saya. 21X. Hasilnya ialah 72. Maksudnya hasil jumlah dia, jumlah tolak ni hasilnya ialah 72. Tapi adakah ini jawapan yang dia perlukan? Tidak. Dia kata persamaan kuadratik. Ingat dalam video yang sebelum ni cikgu dah tunjukkan apa itu bentuk persamaan kuadratik, yang mana di sebelah kanan dia ni mesti sama dengan kosong ataupun sifar lah. Jadi kita perlu pindahkan 72 ke sebelah kiri. Dia positif, pindah sebelah kiri akan jadi negatif. Jadi last sekali jawapan dia X kuasa 2 tolak 21X tolak 72 sama dengan kosong, sifar. Jadi inilah jawapan yang dikehendaki, iaitu persamaan kuadratik untuk mewakili situasi yang diberi. Harap murid boleh faham berdasarkan contoh yang pertama ini. Jadi seterusnya cikgu tunjukkan pula contoh yang kedua. Cikgu tunjukkan contoh yang kedua. Kita baca dulu soalan dia. Rajah di bawah menunjukkan sebidang tanah dengan panjang X tambah 20 meter. Ni. Dan lebar dia X tambah 5 meter. Ni lebar dia X tambah 5 meter. Jika luas tanah itu ialah 250 meter persegi. Tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Di sini situasi dia ada sebidang tanah. Tanah ni berbentuk segi 4. Ataupun segi 4, sorry. Jadi kita kena tengok di sini diberi maklumat luas 250 meter persegi. Jadi kita kena ingat balik rumus bagi luas. Luas segi 4.
Okey, luas segi 4, rumus dia panjang darab lebar. Okey ya. Rumus bagi luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Okay, di sini ada maklumat dia, panjang dia, lebar dia. Okey. Jadi kita cuba buat ke sini. X tambah 20 panjang dia darab dengan lebar dia, okey, iaitu X tambah 5. Okey, kita samakan dengan luas lah, panjang darab lebar, hasilnya adalah luas. Luas di sini diberi 250. Okey. Jadi ni kita ada dua angka kuadratik di sini, yang mana kita akan buat apa ni? Kita akan buat proses kembangan. Okey. Kita akan darab satu persatu yang dalam kurungan ini. X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. X darab 5, 5X. Okey, kemudian 20 belakang darab dengan X, 20X. 20 darab 5, kita akan dapat 100. Okey. Dan 250 ni, ingat, untuk menjadikan persamaan kuadratik, di sebelah kanan ini, nilai sebelah kanan ini perlu sifar. Jadi 250 ni pun perlu pindah ke sana. Bila dia positif, dia pindah, dia akan jadi negatif 250. Dan jawapan hujung dia kita akan samakan dengan kosong. Okey. Kemudian apa kita nak buat? Kita tengoklah, kalau ada sebutan yang sama, kita kena selesaikan lah. Okey, X kuasa 2, tak ada, dia seorang saja. X kuasa 2. Okey, 5X tambah 20X, kita akan dapat 25X. Dan akhir sekali, 100 tolak 250, kita akan dapat negatif 150 ataupun tolak 150, dan sama sekali samakan dengan sifar ataupun kosong. Okey, jadi inilah persamaan kuadratik dalam sebutan X yang mewakili situasi diberi di atas. Okey, kita tengok apakah maklumat diberi. Kalau dia bagi luas, kita gunakan rumus untuk menentukan luas, iaitu panjang darab lebar. Kalau dia bagi isi padu, kita guna rumus isi padu. Isi padu, panjang darab lebar darab tinggi dah. Okey. Jadi inilah kita punya hasil sebutan persamaan kuadratik berdasarkan situasi luas tanah ni ya. Okey. Harap murid dapat faham. Okey, boleh tengok sekejap. Okey. Okey, seterusnya cikgu bagi satu lagi contoh yang terakhir. Okey. Contoh yang ketiga. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Sekumpulan murid ingin membina satu bendera gergasi dengan panjang perpenjuru bendera itu ialah 10 meter. Ni perpenjuru Okey, panjang perpenjuru dia 10 meter. Panjang bendera itu ialah 4 meter kurang daripada 2 kali lebarnya. Okey. Bentuk persamaan kuadratik berdasarkan maklumat diberi. Okey, dalam gambar rajah, ini bendera gergasi tadi. Okey, kita anggap ni bendera gergasi tersebut. Okey, diberi perpenjuru 10 meter. Diberi lebar dia X meter. Okey, walaupun tak ada dalam soalan tapi diberi kat gambar rajah. Cuma panjang di sini dia tak beri. Bukan dia tak bagi, tapi dia tulis dalam pernyataan di atas ni. Okey, 4 meter kurang daripada 2 kali lebarnya. Okey, cuba kita tulis situasi dia ni. Okey, 4 meter kurang daripada 2 kali lebarnya. 2 kali lebarnya 2 darab X. 2 darab X, 2X. 4 meter kurang daripada 2 kali lebarnya. 2 kali lebar. Okey. Kurang 4 meter. Jadi 2X tolak 4. Okey. Ni 2 kali panjang lebarnya. Kurang 4 meter daripada tersebut. Okey. 2X tolak 4. Jadi kita dapatlah di sini bahawa dia punya lebar ni adalah 2X tolak 4 meter. Okey. 2X tolak 4 meter. Okey. Jadi kita nak guna apa di sini? Di sini dia tak bagi luas macam soalan tanah tadi. Contoh yang kedua tadi dia bagi luas
luas tanah tu. Jadi kita boleh gunakan rumus mencari luas. Okey, di sini kita hanya ada 3 maklumat saja, perpenjuru, lebar dan panjangnya. Itu saja, 3 ukuran ni saja yang kita ada. Okey, jadi kalau kamu ingat balik, okey, bendera ni berbentuk segi empat. Jadi di sini sudut dia 90 darjah. Okey, segitiga bersudut tegak. Kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak di sini ya. Okey. Kita akan dapat satu segitiga bersudut tegak. Kalau segitiga bersudut tegak ini ada satu rumus ataupun teorem yang kita boleh gunakan, iaitu kalau kamu ingat balik yang kamu pernah belajar, okey, iaitu teorem Pythagoras. Okey, kalau salah ejaan maafkan saya tengok ejaan dia. Okey, teorem Pythagoras. Okey, apa teorem Pythagoras kata? Katakan kita ada sini A, B, C. Okey, apa kita boleh dapat daripada teorem Pythagoras ni? Okey, iaitu saya buat kat sini ya. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, ini teorem Pythagoras. Okey, jadi kita gunakan teorem Pythagoras ini dan kita masukkan maklumat yang kita ada berdasarkan situasi tadi. Okey, jadinya di sini A ni mewakili 10 meter, mewakili perpenjuru tadi. Okey, saya ikut betul-betul. Okey, 10 kuasa 2 sama dengan, okey, B sini boleh tak kisahlah. Okey, kita ambil direct macam ni saja. Jadi X kuasa 2, okey, tambah 2X tolak 4 kuasa 2. Okey, kita buat macam ni. Kita wakilkan dia macam guna teorem Pythagoras. Okey, jadi 10 kuasa 2 kita akan dapat 100. Okey, sama dengan X kuasa 2, X kuasa 2 lah. Okey, tambah yang ini kita kena kembangkan. 2X tolak 4, 2X tolak 4. Okey, kita selesaikan dulu yang dalam kurungan tu. Okey, ini dapat darab dalam kurungan 4X kuasa 2, 2X darab negatif 4, negatif 8X. Okey, negatif 8 darab 2, negatif 8X, negatif 8 darab, negatif 4 darab negatif 4, positif 16. Okey. Okey, kemudian kita nak selesaikanlah. Okey. Yang belah kiri atau belah kanan dia tak kisahlah. Kalau 100 ni kita pindah ke sana pun sama saja. Okey. Kita tengok ada tak sebutan yang sama. Okey, sebutan yang sama. Okey, X kuasa ni biar dulu, 100 ni biar dulu. 4X kuasa 2 tambah X kuasa 2 tambah 4X kuasa 2, kita akan dapat, ini 1 dah sebenarnya nilai dia. Okey, jadi akan dapat 5X kuasa 2. Negatif 8X tolak 8X, kita akan dapat negatif ataupun tolak 16X. Okey, tambah 16. Okey, jadi ingat sebelah kiri ni mesti, sebelah sana mesti sama dengan kosong atau sama dengan sifar. Jadi kita pindahkan. Okey, jadi bila kita dah pindah 100 ni ke sana, dia akan jadi apa? Negatif sebab dia positif. Okey, 16 tolak 100, kita letak kat ujung Okey, 16 tolak 100 negatif 84. Okey, cikgu nak alihlah kosong ke sana. Pening takut kamu tengok kosong belah kiri kan. Jadi 5X kuasa 2 tolak 16X. Tadi 16 tolak 100 kita akan dapat negatif 84. Kosong belah kiri tadi cikgu alih ke sana. Okey, bagi cantik sikit lah. Okey, jadi inilah jawapan dia untuk situasi di atas ini dalam bentuk persamaan kuadratik dia. Okey, kita akan dapat 5X kuasa 2 tolak 16X tolak 84. Okey, yang pening kosong ni belah sini tak apa, cikgu alih ke belah sana, dia tak ada efek Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, cikgu dah tunjukkan
3 contoh tadi. Okey, saya harap murid-murid dapat faham bagaimana kita dapat membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi dia, berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi. Kita kena tengoklah maklumat apa yang diberi. Kalau luas ke, isi padu ke. Okey, kalau yang tak guna luas dan isi padu, kita kena fikir luas dari kita kena fikir jauh lagi daripada sekadar luas isi padu. Mungkin guna macam ni teorem Pythagoras, okey, dan lain-lain perkara lah. Okey, jadi saya harap murid dapat gunakan apa yang saya ajar hari ini untuk soalan-soalan yang seterusnya lah. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.